أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bila sama-sama ibu-ibu dan anak-anak sekalian, kita memanjatkan kesyukuran yang tiada terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua dapat kita bersama lagi pada hari ini, penghulu hari Jumaat yang mulia penuh keberkatan, untuk sama-sama kita mengambil sedikit masa berkongsi, mencari ilmu, berkongsi ilmu sebagai panduan dalam mengharungi kehidupan melalui jalan menuntut ilmu ini. Dan kita tahu secara orang kata dengan ilmu lah kita boleh membebaskan kita daripada kejahilan dan memberikan kita jalan dan panduan hidup yang sempurna, insya-Allah. Jadi sebab itulah kita mengambil masa sedikit pada hari ini, berkorban masa. Mudah-mudahan Allah menilai sebagai satu ibadah yang besar. Sebabnya hadis-hadis berkaitan kelebihan menuntut ilmu ni sangat banyak lah. Antaranya malaikat datang menghamparkan sayap-sayapnya di tempat-tempat majlis ilmu, walaupun kita tak bersama secara normal biasa, tapi mudah-mudahan di rumah masing-masing masih ada malaikat-malaikat yang menghamparkan sayapnya untuk meminta keampunan kepada Allah bagi orang yang mendengar ilmu dan mengaji atau membaca ataupun kata menuntut ilmu. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Jadi seperti biasa pada hari ini kita sama-sama sebelum nak berkongsi tajuk hari ini, masih lagi berkaitan pandangan dua ulama iaitu As-Sahab dan Al-Aqdis. Saya cuba kupaskan untuk memahamkan lagi pada minggu lepas, untuk kita bincangkan sedikit tentang perbezaan pandangan ini. Bila sama-sama dulu dengan rendah hati dan hina diri kita membaca umul kitab sepembuka majlis. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada hari ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Minggu lepas saya telah bawa tajuk tentang istilah itu fatrah dan juga naqa, iaitu yang saya telah huraikan secara panjang lebar pada minggu lepas. Jadi hari ini kita nak tengok sikit tentang, saya boleh ulang sikit sebab hari tu kalau siapa yang buka YouTube dia separuh je ada masalah teknikal sikit, jadi kita tak dapat nak habiskan. Jadi saya nak ulang sikit, mungkin ada yang tak berapa jelas lagi persoalan naqa dan juga fatrah ini. Dan ini kita cuba kongsi lagi, insya-Allah. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada minggu lepas, fatrah dulu. Fatrah ini yang dekat skrin tu nanti kita bincang kemudian. Saya nak ulang sikit lah tentang fatrah itu. Jadi fatrah ni adalah satu keadaan di mana darah haid tidak mengalir keluar, tetapi apabila dimasukkan kapas ke dalam lubang faras dan dikeluarkan semula, masih terdapat kesan darah. Jadi istilah ni dan istilah dan juga maksud tu kena faham betul-betul supaya kita dapat menghukumkan apakah itu fatrah. Jadi bila kita keluarkan kapas masih ada kesan-kesan darah pada kapas tersebut dengan warna darah haid, iaitu ada, kita belum masuk warna darah, insya-Allah kita akan masuk minggu depan. Antaranya adalah warna hitam, saya ringkaslah, hitam, merah dan juga kuning, warna asas, dan mungkin dan ada sikit warna yang tekan lepas kuning tu ada warna keruh. Jadi kita akan bincang minggu depan berkaitan warna dan sifat darah.
Sebab saya hanya ambil masa 1 jam, jadi kita ambil sikit-sikit tajuk sebagai nak bagi tahu yang penting-penting je dulu sebagai panduan untuk kita mengenal pasti hukum darah haid dan hukum darah-darah yang kita lalui lah. Jadi bila keluarkan kapas tu masih ada kesan darah, contohnya berwarna coklat ataupun berwarna kuning, kuning ataupun keruh, itu warna yang nak kata putih tidak, kuning tidak, dia antara dua tu. Tapi dia masih ada orang kata kesan-kesan darah lah. Kalau dekat seluar tu dia akan nampak macam bila dia kering tu nampak macam ada macam saya tak tahu istilah apa tapi nak panggil dia macam ketang-ketang. Dia ada macam bila dia keras seluar tu dia akan nampak macam bentuk nak ke coklat sikit. Bukan coklat, dia punya tepi-tepi tu. Macam air bisa lah, senang nak ceritanya. Dia ada gitu. Jadi ketika tu belum betul-betul suci. Jadi dia mesti putih betul keluar. Jadi kalau tidak ada, kalau ada sebarang tanda-tanda kesan darah, antaranya warna keruh ni paling sukarlah nak beza. Tapi orang datang haid ni dia kena belajar. Keruh ni mungkin tak ada pada kapas tu, tak nampak sangat. Tapi pada seluar tu kan ada. Bila dia kering tu, tu yang setengah-setengah dia takkan pakai, tak guna kapas, dia akan pakai seluar. Dia kalau dia banyak dia akan keluar dan rasa seluar tu jadi macam bau lah. Dia ada bau dan juga ada yalah, macam warna yang kata nak kekuningan sedikit lah. Senang saya sebut macam air bisa lah bila kita pecah. Pecah kita punya apa kena api tu dia pecah tu kan dia ada macam warna kekuningan sikit, putih kekuningan tu. Tapi dia biasanya mengiringi haid lah. Dia takkan keluar biasa-biasa ni. Masa kita suci tak masalah, dia akan keluar pada masa tu lah. Jadi kalau ada katakan coklat ataupun orange, tu antara warna-warna darah, ataupun masih merah lagi, tapi dia tak mengalir, itu adalah fatrah. Itu dipanggil fatrah, dan fatrah ini adalah hukumnya masih dihukumkan haid sebab dia masih ada darah walaupun tidak mengalir. Maknanya haid bukan mestinya mengalir. Itu mengalir ni biasanya waktu dia kuat. Tapi kalau dia fatrah pun dikira haid secara apa? Sepakat ulama. Tak ada seorang pun ulama kata itu bukan haid. Sebab itulah kita kena menggunakan kapas untuk menentukan kita ni masih haid ataupun dah suci. Suci ni adalah panggil naqaq. Naqaq tu bila masuk kapas, sebalik dia fatrah ni terbalik dengan apa? Dengan naqaq lah. Naqaq ni jelas. Masuk kapas keluar putih bersih. Tidak ada sebarang tanda-tanda darah haid. Warna-warna darah haid. Jadi naqaq adalah naqaq, fatrah adalah fatrah. Naqaq fatrah adalah haid secara ittifaq. Tidak ada khilaf ulama pada masalah ini. Jadi untuk memudahkan perbincangan kita, apa-apa pun kalau tak nampak dekat, kalau kita dah dekat panty liner ataupun dekat seluar tidak ada, jangan terus kata boleh mandi dah. Mesti guna kapas untuk memeriksa sama ada ia berlaku fatrah atau benar-benar ia naqaq. Jadi ini yang kita bimbangkan sebab sebelum ni masa kita belum belajar kita tengok pada luaran je dan dalaman tak tengok. Dalaman ni mana dalam lubang faras lah. Itu yang kena bincang bab ni, melibatkan kena sebut lah walaupun mungkinlah kita rasa malu. Kebanyakan mungkinlah rasa malu, tapi kalau ustaz yang mengajar dia akan sebut juga. Sebab benda ni melibatkan kena cerita. Jadi lubang kemaluan tu mesti kita masukkan kapas sebab nak pastikan dia masih ada fatrah ataupun tidak. Bila masuk kapas keluarnya putih bersih, barulah jelas kita telah suci dan kita bolehlah bersiap-siap untuk mandi hadas besar, mandi wajib untuk menyambung kembali ibadat yang kita tinggalkan selama kita berhaid tu. Itu yang antara yang kena perhatikan. Jadi kena bagi tahulah anak-anak perempuan, adik-adik perempuan, isteri, kalau suami bagi tahu isteri pun isteri juga bagi tahu anak-anak perempuan, dan juga kaum adik-beradik kita mungkin ada anak saudara, sepupu yang perempuan, semua tu kena maklumkan. Jangan kamu terus mandi kalau tengok di pad tak ada panty liner, tak ada, kemudian tengah terus mesti cek dulu dengan menggunakan kapas qatnun. Ini daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan cara nak bersuci tu memang macam itu. Hadis jelas. Jadi kalau sudah jelas tak apa. Ini sekarang ni ambil istilah dan maksud dulu. Fatrah adalah darah haid secara ittifaq. Naqaq kita akan bincangkan. Naqaq ni yang ada masalah sikit tu. Naqaq ni ada masa jadi haid, ada masa jadi suci. Tapi dia ada khilaf di sini. Ini kita nak baca pada hari ini. Besar apa ni? Besar. Okey.
Yang ada kitab boleh buka pada muka surat 170 ya. Yang ada kitab, anak-anak pelajar yang bersama pada hari ini, kamu semua ada kitab, kebanyakannya tingkatan 2, 3, 4 tu ada. Jadi yang ibu-ibu yang pernah berkuliah di sini yang telah ada kitab, masa tu boleh buka muka surat 170 untuk bincangkan persoalan khilaf antara qaul yang mengatakan naqa itu suci dan naqa itu haid. Minggu lepas kita baca tentang dua qaul, iaitu kita dah bincang tentang qaul al-laqti dengan qaul al-sahab dan laqit kan, yang ada contohnya. Yang itu kita baca berkaitan fatrah. Pada muka surat 92 pada minggu lepas yang ada kitab, saya dah ada scan di sini itu kan, ada baca itu kan. Naqa ni kalau suci ada dua keadaan, satu boleh jadi haid, satu boleh jadi suci. Yang ni kena perincikan masalah sebab dia agak rumit sikit. Dengan beberapa syarat yang saya baca pada minggu lepas, itu naqa ni jadi haid kalau dia dalam lingkungan 15 hari tu tidak melebihi. Datang dah haid dah mula-mula tu, cukup 24 jam. Kemudian berhenti sehari, berhenti 2 hari, datang balik. Dalam tempoh tersebut tu, selagi tak lebih 15 hari, naqa tu semua dikira haid. Itu yang pertama. Yang kedua, naqa tu mesti termasuk dalam himpunan haid 24, tidak kurang daripada sehari semalam. Maknanya dalam satu hari pula, tadi dalam masa 15 hari. Dalam masa 15 hari itu dia ada datang haid, tapi mesti datang haid dulu, cukup 24 jam dulu, baru boleh kira naqa tu haid. Hari pertama, kedua, ketiga full haid 24 jam cukup dah. Hari keempat dengan lima dah stop. Datang hari keenam datang balik. Itu betul naqa tu haid. Sebab apa? Masih belum lepas limit sebanyak-banyak haid tu 15 hari. Itu yang pertama. Dijelaskan yang datang stop datang balik. Itu yang naqa tu. Tu naqa masuk kapal tak ada apa-apa. Bersih. Masa itulah nak kena mandi ke tak kena mandi, nak kena mandi pula. Tak payah nak kena solat tak solat, sudah terangkan minggu lepas kan. Tak ada darah terus saja solat. Tapi kalau dah datang haid tu kena mandi wajib lah di situ. Cuma kita akan bincang sekejap lagi dalam kupasan kaedah ni. Dan yang kedua, dalam tempoh sehari semalam tu ada datang pukul 3 datang, pukul 4 datang, 5, 6 ada, 7, 8 tak ada. Dalam 24 jam tu ada yang dikatakan tak datang. Naqa lah, masuk kapal tak ada. Jadi kalau datang cukup sehari 24 jam, besok pula, esok cukup, hari ni tak cukup 24 jam, kita pun solat macam biasa. Kemudian hari kedua cukup 24 jam, maka naqa celah-celah tu adalah dikira sebagai haid. Sebab apa? Bila sampai limit 24 jam dah, walaupun hari tu hari kedua, maka naqa tu dikira sebagai haid. Sebab dia datang lepas tu cukup, darah datang tu putus-putus tu, akhirnya pada hari kedua cukup 24 jam. Di naqa tu dikira sebagai haid. Jadi itu syaratnya. Cuma syarat ketiga ni lah yang kita nak bagi tahu tentang khilaf ni, iaitu bila mana fatrah yang adat keluar lebih daripada naqa. Tu yang saya tunjuk contoh pada Rajah hari tu. Mungkin boleh buka hari tu. Yang hari tu, yang minggu lepas punya. Kita buka sikit tengok macam mana yang gambar Rajah muka surat 92. Ada. Satu lagi. Okey. Yang ni. Nampak kan? Ni yang kita baca. Nampak tak? Pada muka surat 92 saya, kalau ni ada kitab ni saya buka sekali lagi lah bagi yang minggu lepas yang mungkin ada yang tak lihat ni. Sebab sebelum nak masuk ni kena ulang ni dulu.
Ni, nampak insya-Allah kita bincang sikit. Ni yang saya baca kan ni, fatrah dan naqa'. Jadi naqa', semasa naqa' seseorang perempuan itu dihukumkan sebagai berhaid dengan syarat-syarat berikut. Pertama, masa naqa' tidak melebihi 15 hari bersama dengan darah haid. Yakni jika dihitung hari-hari keluar darah haid pertama dan akhir bersama dengan hari naqa' yang berada di antara kedua-duanya, ia tidak melebihi 15 hari, iaitu tempoh paling maksimum haid. Itu syarat pertama. Dalam tempoh 15 hari, mula-mula keluar darah haid dah 2-3 hari, cukup 24 jam. Satu hari pertama dah cukup 24 jam, terus-terusan. Kedua ada lagi 3 pun cukup. Hari keempat, kelima tidak ada naqa'. Masuk kapan tak ada naqa' lah. Okay, saya dah sebut itu. Jadi di sini disyaratkan kena solat lah sebab tak ada. Semua kita akan bincang nanti kemudian. Kalau adat tu macam mana pula kan. Tapi saya sebut hari tu, dia rupanya ada khilaf juga di situ. Ni saya minta maaf banyak-banyak lah. Tu yang saya kena ulang balik ni. Ada khilaf juga antara dalam bab nak solat ke tak solat. Setengah-setengah mungkin dia terus kepada terus solat. Dia nak bagi tahu senang kan. Sebab apa, dalam masalah khilaf ni kalau kita sebut ni orang akan jadi pening kalau nak membezakan tu. Tapi saya kena sebut sebab dia ada masalah di sini. Jadi sekurang-kurangnya ibu-ibu, anak-anak boleh memahami ini masalah ni, boleh buat pilihan. Cuma kita akan pilih yang muktamad saja nanti. Itu kita akan guna pakai pada masa-masa darurat. Hukum khilaf ni ada yang mudah, ada yang payah. Kan? Ada yang agak berat. Jadi kalau masa tu biasa pakai hukum tu macam tu, tapi bila masa keadaan darurat, macam solat Jumaat lah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, mana sah Jumaat dalam bukan dalam bilangan 40 orang ataupun lebih kan, 40 orang tu. Syarat sah solat Jumaat bagi mazhab Syafi'i adalah 40 orang. Jadi bila berlaku kes macam ni, COVID, tak boleh keluar bertemu ramai-ramai, bila dilimitkan had, kan tinggal 15 orang buat Jumaat. Itu panggil, ada khilaf yang mengatakan begitu, boleh. Cuma tak diguna pakai pada masa yang aman. Dia guna pada masa yang dikatakan tak dapat elok kan. Begitulah khilafnya sebenarnya. Lepas tu kita tak boleh ambil mudah dalam bab khilaf. Kita hanya ambil pada masa kita tak boleh nak elok aja. Itu yang dikatakan. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita pergi haji kan. Saya ulang ni, saya tak cerita minggu lepas kan. Kan kalau ikut mazhab Syafi'i kan batal wuduk kalau bersentuh dengan lelaki. Kan kita duk tawaf tu kan. Tawaf tu mana kita memang tak pegang, tapi kadang-kadang bila ramai kita memang pakai baju tapi tangan tak boleh tutup. Jadi kita sentuh orang lain pula, lelaki dari mungkin dari tempat yang lain, dia ramai dia terkena tangan kita. Jadi nak kira mazhab Syafi'i asyik kena ambil wudu, belum habis satu orang lagi dah kena ambil wudu kan. Dulu ada yang mengatakan kita niat kita pakai mazhab yang membolehkan bersentuh lelaki perempuan. Itu mazhab tak silap saya Hanafi kot. Yang kata tak batal lelaki dengan perempuan bersentuhan kan. Jadi kalau persoalannya, kalau kita nak ikut batal cara mazhab Hanafi ataupun Maliki, Hanafi tak silap saya Hanafi, kita kena belajar cara wuduk dia. Dan kita ambil wuduk Syafi'i, tiba-tiba kita pakai batal mazhab Hanafi. Macam tu tak boleh. Itu bukan cara nak tukar mazhab macam tu semudah-mudah tu. Dia ada disiplin dia. Jadi sebab itulah dalam mazhab Syafi'i sendiri ada khilaf yang agak terpencil yang digunakan hari ini, itu dengan syarat kita tawaf tu yang menyentuh tu kita tak sentuh tapi ada orang yang menyentuh kita. Mana kita tak sentuh tapi orang yang menyentuh. Yang menyentuh tu bila ada orang lain menyentuh kita, maknanya lelaki mahram menyentuh kita, bukan kita sengaja sentuh dia ataupun kita sentuh dia, maknanya dikira sebagai tidak batal wuduk. Sebab dikira kita tak menyentuh tapi orang lain yang menyentuh. Jadi terus kalau tawaf, itu peringkat begitu. Jadi benda-benda khilaf ni kita jangan ambil yang paling mudah. Dia akan ambil yang paling orang kata sederhana ataupun kita yang muktamad. Jadi bila berlaku keadaan yang mendesak terpaksa, kita boleh guna. Cumanya bukan nak guna pada masa-masa yang biasa. Ni kita akan bincang dalam bab ni. Dia dalam bab haji umrah pun ada sebenarnya. Okey, jadi gitulah masalah naqa' ni. Dia berlaku dalam keadaan ada khilaf di sini. Kita ambil pandangan yang pertama, iaitu pandangan As-Sahbi.
Mula saya ingat tak nak cerita, tapi dalam kitab cerita kita kena tahu jugalah, sebab takut nanti bila kita pakai satu pandangan ada orang lain kata masalah ni kita kata salah pula. Atau ustaz ni apa kata macam ni? Tak betul tak? Khilaf dalam masalah fiqh ni sangat banyak. Sebab tu tak boleh kata tak betul. Sebab ada khilaf yang dikatakan perbezaan pandangan ni adalah satu bentuk rahmat lah. Tapi kena guna tempat dia lah. Tempat dia. Dan kalau kita tahu kita boleh guna persendirian saja. Tak perlu masa mengajar ni kita hanya boleh belajar sebab ni bab kitab kita boleh cerita lah. Tu orang mengaji dia tahulah. Kalau nak bagi tahu hukum, kalau orang bertanya secara spontan macam tu, bagi tahu yang muktamad saja. Kecuali ada masalah yang melibatkan dia lain pada tu yang dia boleh guna pandangan itu. Itulah antara yang kita cerita tentang juga kan zakat fitrah juga kita guna beras, kita guna duit kan. Itu mazhab Syafi'i tak dia mesti bayar dengan beras. Tapi kita guna mazhab lain, tapi ni tak perlulah kepada bab berkaitan dengan ambil wuduk nak mengesahkan apa tak. Hanya perlu taklid je. Bayar duit sebagai ganti beras. Tu bukan mazhab Syafi'i tapi kita ambil mazhab. Itu boleh. Masyaqqah, susah. Tak beli beras semua banyak mana beras nak kena pikul bawa kan. Jadi itu antara rahmatnya khilaf. Jadi cuma kita orang awam ni tak tahu nak guna tu sebab kita tak mengaji je. Lepas tu kita tak cerita pada orang awam. Orang yang belajar dia tak cerita hukum tu secara khilaf-khilaf ni. Melainkan dalam kita belajar macam ni kena cerita jugalah sebab ada hukum di sini. Jadi faham jelas ya. Jadi harapnya boleh faham. Jangan memudah-mudahkan hukum khilaf ni, tapi kena belajar cara nak ambil tu di situasi macam mana. Itu yang kena tahu. Okey. Naqa' dalam masalah ni juga jadi haid kalau dalam tempoh masa naqa' itu mesti termasuk dalam himpunan tempoh haid yang tidak kurang daripada sehari semalam. Contoh tadi, hari pertama datang dia bukan kira hari tapi jam. Mungkin Zuhur ada, Asar tak ada. Maghrib ada, Isya tak ada. Mana hari pertama tu tak cukup 24 jam. Jadi dia pun waktu yang tak ada tu dia solat. Sebab apa? Dia bukan lagi haid. Sebab tak cukup 24 jam. Maka dia pun solat. Yang masa nampak darah dia solat. Tiada nampak darah dia berhenti solat. Tiada darah dia solat. Dan keesokan hari kedua tu tengok-tengok darah berterusan. Bermakna dah cukup 24 jam. Katakan hari pertama keluar 4 jam. Hari kedua terus kepada 24 jam je. Mana 28 jam. Jadi hari kedua tu dikira sebagai haid dah. Dan naqa' pada hari pertama yang celah-celah jam tu dikira sebagai haid. Sebab sudah cukup 24 jam. Maknanya kalau dia solat pada masa tu dikira sebagai solat sunat ataupun lagha lah. Tapi tak haram. Jadi itu yang kedua. Dan ketiga ni, masa naqa' itu mesti lebih daripada fatrah yang adat. Kerana fatrah itu ialah haid dan tidak ada khilaf ulama pada perkara ini. Jadi di sini disebut naqa' tu ada di antara fatrah pula. Fatrah ni adalah haid tapi dia tak berwarna merah. Rajah dia macam ni. Tengok nota yang di bawah tu, nota kaki tu, dia kata, jika masa naqa' itu menyalahi waktu fatrah yang adat. Pegang fatrah yang adat. Mana dia ni setiap kali haid mesti ada fatrah. Tiap kali haid sentiasa ada fatrah. Maknanya beradat mesti ada fatrah. Maknanya contohnya macam ni, setiap bulan 10 hari dia akan fatrah pada hari ketiga, 4, 5. Mana kalau di luar tak nampak darah, masuk kapas ada darah. Okey, faham betul lah. Masa tengok di luar, di pad tak ada darah. Hari ketiga tapi celup kapas, masuk kapas ada darah. Hari ketiga pun macam tu, keempat pun macam tu, kelima pun macam tu. Okey, saya baca dulu. Jika masa naqa' itu menyalahi waktu fatrah yang adat. Adat ni tadi, setiap bulan mesti ada fatrah, 3 hari. Maka masa naqa' tersebut akan dihukumkan sama ada sebagai masa haid, masa istihadah atau masa darah rosak. Mana? Dua lah, haid ke istihadah ke? Darah rosak istilah dia berbeza tapi sama dengan istihadah. Contohnya, adat haid bagi seorang wanita ialah 10 hari dan adat fatrahnya ialah 3 hari. Tiba-tiba berlaku naqa' selama 2 hari, yakni kurang daripada adat fatrah dan menyalahi syarat. Yang ketiga ni kan.
syarat naqa' jadi haid yang tiga lah, mesti naqa' tu lebih hari daripada fatrah. Sekarang fatrah lebih daripada naqa'. Okey, di sini maka hukumnya ialah berpandukan dua pendapat. Ada dua pendapat sini, iaitu huraian hukumnya terdapat pada soalan tambahan berkaitan perbezaan pendapat as-sahbi, al-talfi dan al-laqti. Jadi untuk di sini maknanya bagi pendapat Mu'tamad as-sahbi ni, dia mengatakan walaupun naqa' itu kurang daripada hari-hari fatrah, naqa' tu jadi haid pada hukum, maknanya dikira sebagai hukum haid. Dan pendapat yang kedua itu at-talfi dan al-laqti, dua ulama ini mengatakan hukumnya adalah suci. Suci. Jadi bila berlaku fatrah lebih daripada naqa', bagi sahbi tetap dikira haid, bagi talfi dikira suci. Jika tidak menepati syarat-syarat tersebut, dia dikira suci berdasarkan pendapat talfi dan al-laqti. Tetapi berdasarkan pendapat as-sahbi, ia dikira sebagai haid juga. Ini pendapat Mu'tamad. Lihat huraiannya pada soalan tambahan di akhir kitab. Okay, saya akan baca nanti kemudian. Tapi sekarang buka muka surat 171 dulu. Jadi itulah huraian minggu lepas kan. Kita tengok kupasan masalahnya berkaitan khilaf ini. Kaedah. Ya, 170. 170. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Okay, tadi yang huraian minggu lepas lah. Nak bagi faham balik tentang ada perbezaan pandangan tu kan. Okay. Muka surat 170 bagi yang ada kitab ni. Masa naqa', masa bersih darah yang tak ada kesan masuk kapas, tak ada apa tu. Jadi sebut naqa' ni fahamlah. Mana masuk kapas tiada darah. Yang menyelangi di antara masa-masa keluar darah, haid juga dikira sebagai masa haid secara hukum. Terdapat dua pendapat pada masalah ini. Al-qa'idah an-naqa'ul mutakhallilu baina dima'il haidhi haidun hukman wa hunaka qawlani. Yang ni adalah istilah dalam bahasa Arab, teknik dan terjemah. Dia berterjemah dulu baru sebut bahasa Arab. Inilah kaedah dia. Di pendapat pertama namanya qaul sahab. Yang kita baca tadi kan, nampak kan yang ada dalam rajah tadi kan. Inilah pendapat yang mu'tamad, yakni kita memasukkan masa naqa' di antara masa-masa haid sebagai haid juga secara hukum. Darah tak ada tapi hukumnya haid. Itu panggil haid secara hukum. Contohnya, ini contohnya, darah keluar pada hari pertama, kelima, ketujuh dan ke-12. Hari pertama keluar darah, hari kelima keluar darah, ada kedua tak ada, ketiga tak ada, kelima tak ada. Mana? Kedua naqa', ketiga naqa', keempat naqa', kelima keluar balik. 6 naqa', 7 keluar balik. 8 naqa', 9 naqa', 10 naqa', 11 naqa', 12 keluar balik. Okey, nampak tu kan? Itulah celah-celah tu panggil celah-celah tu menang. Jadi celah-celah tu dipanggil ada naqa'. Hari pertama keluar beberapa jam. Lepas tu hari kedua tak ada naqa', ketiga naqa', keempat naqa', kelima keluar pula beberapa jam. Hari ke-6 naqa', 7 keluar balik beberapa jam. Hari ke-8 naqa', 9 naqa', 10 naqa', 11 naqa', 12 keluar pula. Beberapa jam. Jadi hari ke-12 itu himpunan masa-masa ini melebihi daripada 24 jam. Maksudnya hari ke-12 cukup 24 jam. Jadi cukuplah 24 jam. Jadi hari yang kedua, ketiga, keempat, ke-6, 8, 9, 10, 11 tu ada naqa'. Apakah hukum naqa' di celah-celah ini? Itu kan dikatakan ada dua pandangan. Jadi maknanya sekarang ni, untuk kaul pertama, sahab ni kaul mu'tamad diguna pakai oleh mazhab Syafi'i yang paling mu'tamad. Inilah kita pakai sebenarnya.
maka kita menghukumkan bahawa hari-hari yang keluar darah sebagai hari haid secara yakin, dan hari-hari yang suci di antaranya sebagai hari haid juga secara hukum. Maka kita menghukumkan bahawa hari-hari yang keluar darah sebagai hari haid secara yakin, dan hari-hari yang dikatakan naqaq tu suci tu di antaranya sebagai hari haid juga secara hukum. Inilah qaul sahab dengan syarat bahawa darah pertama dan darah terakhir keluar dalam tempoh 15 hari tak lebih. Itu yang syarat dia. Maknanya tadilah yang contoh ni adalah 12 hari. Cukup 24 jam. Mana darah dia keluar hari-hari tu tak cukup 24 jam, hari ke-12 baru cukup. Jadi hari pertama sampai hari ke-12 tu semuanya haid, walaupun hari tu yang hari yang ke-2, 3, 4 tak ada kan, 5 baru ada secara hukum. Jadi saya ingat boleh faham kan? Jelas maknanya dalam tempoh 15 hari datang hari pertama dah keluar darah. Kemudian hari pertama tak cukup 24 jam lagi. Tak apalah. Dia pun solat lah. Mana yang tak ada darah tu dia solat. Tapi dia tak mandi wajib sebab apa? Saya dah terang minggu lepas kan. Tak mandi wajib sebab syarat haid tak cukup lagi. Syarat haid mesti 24 jam. Hari pertama katakan keluar 4 jam. Jadi dia hari yang 4 jam tu jam yang nampak darah tu dia tak solat lah. Yang tak nampak tu dia solat. Kemudian hari kedua tak ada. Tu dia solat full lah. 5 waktu. 3 tak ada full. Hari ke-5 keluar balik. Berhenti balik. Macam itulah rupanya. Jadi sampailah hari ke-12, barulah bila dihimpunkan darah hari pertama campur hari ke-5 campur hari ke-7 dan ke-12 tu cukup 24 jam ataupun lebih kan. Maka hari naqaq antara celah-celah tu dikira sebagai haid. Maknanya sebab tak lebih 15 hari, baru 12 hari. Katakan dia berhentilah lepas tu kan. Jadi ni adalah pendapat pertama. Yang Arab ni saya tak baca sebab ini adalah terjemahan dia. Baca terjemahan dia. Okay. Jadi itulah qaul pertama. Peringatan. Apabila wanita ini bersembahyang pada hari-hari ini selain daripada hari yang pertama, tu hari ke-5, hari ke-7 dan hari ke-12, maka ia dikira sebagai sembahyang sunat. Hari kedua dia solat, hari ketiga dia solat, hari keempat dia solat, hari kelima datang balik dia stop solat. Hari keenam dia solat balik, 7 tak solat. Darah ada lagi kan. Kemudian hari ke-8, 9, 10, 11 hari pula naqaq lagi solat. Sebab tak cukup 24 jam lagi. Hari ke-12 tu cukup katakanlah, melebihi dah kan. Maka kalau dia solat pada masa tu fardu dikira sebagai solat sunat. Itu yang saya sebut hari tu. Sama ada dikira lara ataupun dikira sebagai solat sunat. Bukan solat wajib lah. Itu qaul pertama itu as-sahab. Apabila seorang wanita sebelah lagi. Apabila seorang wanita melihat darah keluar selama sehari dan kemudiannya suci sehari, atau darah keluar selama sejam dan kemudiannya suci sejam, dan begitulah seterusnya, maka tiada perselisihan pendapat di dalam mazhab bahawa hari-hari keluar darah itu ialah hari haid. Ya, sekali lagi. Apabila seorang wanita melihat darah keluar selama satu hari, dan kemudian sehari ini memang cukup 24 jam. Dan kemudian suci sehari, tak ada darah naqaq. Kena faham? Kalau seorang wanita tengok darah keluar sehari itu 24 jam, ada. Kemudian suci sehari, memang tak ada darah hari kedua tak ada darah. Atau darah keluar selama sejam, hari itu sejam dia keluar, dan kemudian suci sejam pula tak ada darah. Jam pertama ada, yang tu tak ada. Dan begitulah seterusnya, maknanya on, off, on, off. Sama ada on tu hari ataupun on tu jam. Nampak tak jam? Maknanya hari pertama penuh darah 24 jam. Hari kedua tak ada darah langsung. Ketiga datang balik darah penuh. Gitulah. Ataupun dia datang hari pertama sejam, hari kedua 2 jam. Macam itulah. Yang kira jam pula ni. Ataupun jika hari pertama tu mula-mula jam pertama ada, jam kedua tak ada, ketiga keempat tak ada, keempat ada balik, jam keempat.
Sama ada bilangan hari dia naqah ataupun bilangan jam dia naqah. Faham tak tu? Boleh nampak tak? Kadang-kadang datang haid ni macam ni. Hari pertama full 24 jam cukup. Dipanggil hari lah hari pertama lah tu. Sebab kalau full tu hari pertama lah cukup lah. Hari pertama ni hari yang mula-mula mari haid tu straight dia mari. Tu kita dah belajar tu kan. Panggil apa? Aqallu faqat. Keluar straight, tak ada putus-putus. Tapi dia putus hari kedua tak ada langsung. Tu naqah hari kita panggil. Hari kedua langsung tak ada masuk kapal tak ada. Satu hari tu memang bersih. Kemudian hari ketiga penuh balik, datang balik lah. Mungkin ada yang macam ni. Memang ada lah. Jenis datang hari pertama, hari kedua hilang. Ketiga mari balik. Tapi hari pertama dah cukup 24 jam. Ni kira hari lah tu. Kalau dah cukup hari pertama 24 jam, dia kira hari lah. Ada pula macam ni, hari pertama datang 1 jam. Hari kedua, ketiga, jam yang kedua hilang pula, tak ada dah pula. Yang tu dia kira naqah jam. Suci melalui kiraan jam pula. Okey. Dan macam itulah. Maka tiada perselisihan pendapat di dalam mazhab, maknanya mazhab Syafi'i lah. Bahawa hari-hari keluar darah itu ialah hari haid. Yang macam ni, kalau cukup 24 jam hari pertama ataupun cukup 24 jam pada hari-hari yang selepas tu, yang dah hari ketiga ke cukup, walaupun dia mari mula-mula sikit-sikit belah hukum campur cukup 24 jam. Jadi naqah di situ semuanya adalah haid. Hanya saja berlaku khilaf pada masa naqah di antara dua darah haid, dan di sini ada dua pendapat berkaitan masalah ini. Yang khilaf adalah pada masa naqah di antara dua darah haid tu. Kalau keluar darah yang cukup 24 jam ni tak ada masalah, memang itu darah haid. Tapi naqah tu masalahnya. Adakah jadi haid ataupun jadi suci? Sebab dia tak datang. Ini ada dua pandangan tu. Iaitu begitu juga terdapat khilaf. Ni yang saya nak terang ni. Yang itu saya terangkan satu pandangan. Rupanya ada satu pandangan lagi. Begitu juga terdapat khilaf pada pendapat mengatakan bahawa apabila dia melihat darah tidak keluar, dia wajib mandi, menunaikan solat, berpuasa dan harus bagi suaminya untuk menjimaknya kerana zahir pada ketika itu ketiadaan darah. Dan darah tidak akan keluar semula kecuali jika berlaku kebiasaan baginya, darahnya akan keluar semula. Yang ni yang saya nak bagi tahu ni. Kan soalan itu kan Ustazah Aisyah nak cerita balik hari ni. Maknanya kalau itu bukan kebiasaan, rupanya ada khilaf sini. Maknanya di sini pada masa naqah tu tadi, naqah tadi tu, kalau tak biasa berlaku macam tu lagi, maknanya dia berhenti dan dia tak tahu dia nak jadi balik, datang balik ke tak datang balik tu. Itu panggil bukan kebiasaan. Tak tahulah, tak pernah berlaku begitu. Selama ni dia haid, straight dia ada. Tak pernah ada naqah celah-celah ni. Tapi hari, bulan dan seterusnya dia ada naqah macam tu. Yang ni yang dikatakan ada khilaf. Okey. Setengah-setengah pula macam ni. Selama dia haid ni memang selalu naqah tapi datang balik. Selama ni memang dia selalu haid tapi mesti ada tengah-tengah tu, mesti celah-celah tu ada naqah. Kebiasaannya dia akan slap 2 hari datang balik. Mula-mula haid dah. Kemudian slap 2 hari datang balik. Dia mesti begitu, adatnya begitu. Yang ini yang dikatakan ada khilaf. Rupanya ada khilaf. Dia saya mohon maaf lah kalau kesilapan saya pada minggu lepas nak pembetulan sekali hari ni. Sebab ingat tak ada khilaf. Rupanya ada khilaf. Maka pada ketika itu tidak harus baginya perkara yang telah disebutkan. Inilah pendapat di mana Allamah Rafi'i, Imam Rafi'i rahimahullah cenderung terhadapnya, dan Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahawa inilah pendapat yang tepat. Maknanya dia boleh tunggu. Tunggu, tidak solat dulu, tak mandi wajib dulu sebab adat dia biasa akan datang balik. Sebab itulah pada masa itu memang saya dah cakap macam tu. Cuma bila saya dengar ada seorang ustaz ni pula kata kena mandi segera, dia tak sebut pula ada khilaf.
Saya tengok kitab ni, itu saya dah baca tapi saya terlupa agaknya. Jadi memang ada khilaf. Mana nak mandi pun boleh segera walaupun adat dia selalu datang macam tu. Tapi kalau dia nak pendapat yang katakan yang khilaf yang Rafi'i dan Hajar ni, Ibnu Hajar ni lebih tepat lagi lah. Mana tunggulah sebab biasanya dia akan datang balik. Jadi kalau dia biasa datang dalam naqaq celah-celah haid tu, biasa macam tu. 3 hari datang darah straight. Okey, tak apa. Kemudian hari yang keempat dan kelima dia biasanya adat dia stop. Ataupun waktu subuh dia mesti berhenti. Zuhur dia akan datang balik. Maka kalau macam itulah adatnya kebiasaan bulan-bulan, maka dia boleh tangguhkan mandi wajib tu. Mengikut pandangan Imam Rafi'i dan juga Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Tu lebih tepat dia kata. Sebab apa kita dah tahu macam tu akan datang kan. Ini tapi ada khilaf lah. Tapi kalau nak ambil pandangan kata nak mandi juga boleh. Tu yang mungkin saya kata kalau kita mengajar kena pakai satu pandangan saja ni, mungkin kita kata pandangan orang lain silap, walhal itu adalah khilaf. Dia bolehlah cerita ni siapa yang nampak suci lagi tak cukup 24 jam lah ni. Tak cukup 24 jam dia tak payah mandi wajib kan. Maknanya solat terus. Tapi bagi yang orang pertama kali datang hadar haid, mubtadi'ah kan, yang anak-anak mula-mula first time datang tu kan, kejap ada, kejap tak ada, tapi tak cukup 24 jam lagi. Yang tu kena solat sebab dia tak tahu, dia tak ada adat lagi. Dia tak tahu datang balik bila tak tahu. Jadi dia on off lah, solat dan juga berhenti, solat berhenti. Tu bagi yang mubtadi'ah lah. Maknanya kalau yang dah beradat ada naqaq celah-celah tu, dia dah tahu dah. Kalau aku mandi ni kena mandi lagi. Dia kan berkali-kali mandi lah kan. Kalau rasa nak berkali-kali mandi, kalau adat dia begitu, tunggulah. Tapi tunggu pada adat lah, jangan pula lebih pada adat. Tak boleh tu sebab ada adat dia macam itu. Jadi itu antara itulah pandangan as-sahab ya. Okey, jadi makna secara ringkasnya untuk qaul sahab ni inilah yang diguna pakai pada masa kita datang naqaq tu. Kita kira sebagai haid, lepas tu kita akan ganti puasa pada masa naqaq. Dia kira tak sah puasa. Okey. Tengok satu lagi pandangan. Pendapat kedua tu qaul laqat, apa dipanggil laqat ni, laqti. Dia ada dua orang bagi kita panggil qaul laqat, satu lagi talfiq. Samalah dia pandangan yang sama. Kata pendapat kedua pula tu qaul laqat. Jadi siapa yang baru pertama kali mendengar masalah ini mungkin dia masih tak nampak lagi lah. Yalah, baru mula-mula nak dengar apa pula ni cerita. Selama ni aku tak pernah kisah pembat ni ada qaul tu qaul ini kan. Hari ni kita belajar benda barulah insya-Allah. Jadi ibu-ibu, anak-anak sekalian, kita sepatutnya dah tahu lama dah benda ni. Tapi sebab kita tak ambil kisah sangat, mungkin kita pun tak ada masalah dalam mengira darah-darah kita. Ya betul, saya tak nafikan saya jumpa satu orang kan. Dia kata bila dia belajar kitab ni, dia kata, yalah ini cerita orang dah menopause lah, 60 kan, tak ada darah haid dah. Dia kata setakat yang dia ingat, Alhamdulillah lah. Tak berlakulah darah putih-putih ke, darah lebih 15 hari. Alhamdulillah. Syukurlah, selamatlah. Tak berlaku keadaan di mana darah dia boleh ingat dulu-dulu lah. Haid dia sepanjang hayat dia haid ni sampai dia menopause tu, dia tidak ada sebarang masalah berkaitan darah putus-putus ke ataupun darah tu ada naqaq-naqaq ke tak ada. Dan darah tu tak lebih 15 hari. Sebab biasanya kita memakai kaedah tu lah. Tak lebih 15 hari. Orang mak-mak kita beritahu haid sehari semalam, tak lebih 15 hari tu haid lah. Lepas tu bukan haid. Cuma kita tak perincikan masalah istihadah tu pula. Macam mana kan. Jadi kalau begitu Alhamdulillah lah. Tapi mungkin ada di kalangan kita yang dia pun ingat dulu datang darah putus-putus. Tapi tak tahu nak kira jam campur-campur macam ni kan. Yang aqallu ma'a ghairihi itulah yang saya bincangkan minggu sebelum ni. Nak tengok video saya balik yang awal-awal. Saya buat episod pertama, episod kedua, episod ketiga yang minta maaf sebab YouTube dia ada masalah sikit. Separuh dapat. Yang ni episod keempat lah. Nak huraikan balik sebab kena bagi tahu betul-betul jelas. Sebab kalau khilaf ni tak dibagi tahu, mungkin ada yang belajar dengan ustaz lain dia pakai pandangan yang laqat ni. Kan? Jadi mungkin dia kata salah, tak salah pun. Dua-dua ni betul. Cuma muktamad yang diguna pakai adalah qaul sahab. Muktamad gunalah qaul sahab. Sebab dia tak keliru sangat. Jadi dia kena belajar qaul laqat ni, kena ada dia punya masalah yang dikatakan berkaitan dengan suci ni, ada dia punya huraian lain pula lah. Cumanya nak cerita ada pandangan kata kalau naqaq di tengah-tengah celah-celah haid yang datang tu adalah suci. Inilah pandangan kedua tu qaul laqat. Saya baca dulu.
Ia bukanlah pendapat yang muktamad, yakni bukan pendapat yang dikatakan diambil dalam mazhab Syafi'i yang kuatlah. Yang mazhab Syafi'i yang kuat ni adalah qaul sahab tadilah yang saya baca sebelum ni. Iaitu kita menghukumkan hari-hari yang keluar darah sebagai hari haid, yang nampak darah hari haid, dan hari-hari yang tidak keluar darah sebagai hari suci. Itu beza dia. Yakni kita mengutip hari-hari yang tidak keluar darah dan menghukumkannya sebagai suci. Itu yang dikatakan sebagai qaul yang kedua. Jadi maknanya di sini naqaq ni ada perselisihan pandangan ulama, ada khilaf antara dua qaul ini. Qaul sahab mengatakan suci, qaul laqad mengatakan qaul sahab mengatakan haid, qaul laqad mengatakan suci. Maknanya dia sah solat, dia sah puasa. Yang disebut sah puasa tu yang orang ambil tu. Mana tak payah qada lah itu. Saya boleh ambil contoh lah. Mungkin ada kalangan ibu-ibu yang ataupun anak-anak yang pernah berlaku macam ini, di mana dia dulu-dulu dia ingat dia tak mengaji, ataupun dia dengar bukan baca betul-betul kitabnya, dengar saja orang kata. Contohnya bulan puasa, dia datang darah haid 5 hari, naqaq kata 4 hari, lepas tu datang balik hari ke 10, 11 datang balik, sebelum hari ke 15 tu okey dia berhentilah kan. Tapi yang 4 hari tu dia puasa full, sebab tak ada naqaq betul, sehari 2 4 hari naqaq, tak keluar sebarang darah. Jadi kata kalau sebelum ni dia tak pernah qada 4 hari tu, sebelum ni kan dia qada yang nampak darah aja. Mungkin itu berlaku. Jadi bila dah bertahun-tahun dia beramal dengan masalah ni kan, tiba-tiba dia dengar qaul sahab pula kata tak sah. Sebab apa? Sahab mengatakan suci naqaq tu adalah haid juga, sebab dia dalam hari-hari haid. Contoh. Jadi bayang kalau dia nak qada puasa kan dengan fidyah lagi tu. Kan bila puasa dia melibatkan fidyah. Yang ini boleh pakai qaul laqad. Dikira suci dan sah puasa. Nanti tanya saya kemudian. Cerita dulu kan, mungkin ada tanya. Kalau dalam umur dia beramal macam tu kan, tak pernah qada yang hari-hari suci, hari-hari yang suci tu dia tak qada sebab dia puasa hari tu dia kata. Rupanya dia pakai pandangan apa? Laqad. Dia pun tak tahu pandangan apa sebab dia tak belajar kan, dia dengar je kan. Sebab apa dia kata puasa sah lah, dah tak ada darah. Mungkin dia fikir macam tu kan, dia pun tak qada lah. Jadi rupanya hari ni baru tahu kan. Hari ni baru tahu yang aku tak qada tu sebab aku sendiri-sendiri, mula-mula sendiri-sendiri tu ingat tak ada darah, sah lah puasa. Dia ingat gitu kan, ingat sendiri-sendiri. Mungkin mazhab dia lah. Nak cerita ni mazhab dia fikir. Tapi ada, bukan kata dia fikir tu, dia tak mengaji. Apanya laqad. Jadi bayangkan kalau nak qada tu kan berpuluh-puluh tahun punya sampai dia tahu pada hari ni umur dia dah menopause. Datang ni menopause ni. Dengar ustazah mengajar, aku dah menopause. Kan? Nak bilang tu macam mana? 4 hari tu setiap bulan jadi. 4 hari mesti naqaq. Dia adat dia macam tu. 5 hari haid, 4 hari naqaq, datang balik 2 hari. Contoh gitu kan. Beradat begitu adat dia kan. Berpuluh-puluh tahun tak pernah qada. Campur setiap bulan 12 bulan kali dengan 4 48 hari dah kena qada. 48 hari kena qada. 48 hari 12 kali 4. Setahun. Dia menopause ni kan. Yang tu kita pakai qaul laqad lah, jenuh dia nak kira dan fidyah pun nak kira kan. Bila puasa tak ganti tahun ni tak ganti, dia akan bertambah fidyah tu, beras tu tambah. Beras akan jadi berganda. Puasa tak berganda, beras tu berganda. Jangan salah faham. Fidyah tu berganda. Kan kita tak puasa tahun lepas atau 2019 puasa tak ganti lagi. 2020 tak ganti lagi. Jangan sampai puasa tahun 2021 ni datang dah. Dah dekat sampai tak qada lagi. Dia selagi puasa tu tak qada habis lagi tu beras tu akan meningkat tu. Dia akan berganda-ganda kan. Jadi bila melibatkan fidyah pula yang berganda-ganda, melibatkan puasa yang banyak pula, puasa tak ganda. Tapi kalau setahun 48 hari, kalau 4 hari tu naqaq dia puasa, dia kira tak sah kalau ikut sahab, tak sah kan. Maknanya 4 kali 12 48. Setahun 48 hari, 2 tahun mungkin dah masuk kepada 96 hari. Banyaknya. Jadi itulah hikmahnya kita guna pakai masalah qaul ni. Itulah hikmahnya khilaf ni. Pakai pada masa terdesak, Allah jenuhlah nak qada ni, makcik pun dah tak larat, umur dah 5-60 kan. Nak qada puasa lagi, nak fidyah lagi. Alhamdulillah lah ada qaul laqad yang mengatakan sah puasa dan sah solat ketika itu.
Itu yang katanya diguna pakai qaul ini pada masalah-masalah yang begitu yang tak dapat dielakkan lah. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Saya boleh sambung lagi lah. Masa pun dah nak habis ya. Sikit lagi. Jadi sambung lagi peringatan. Jika kita menghimpunkan bilangan jam pada hari pertama, ni peringatan ni kena ambil tahu sekali lah. Benda yang kena jaga-jaga, ambil peringatan. Jika kita menghimpunkan bilangan jam pada hari pertama datang keluar darah, hari kelima, hari ke-7 dan ke-12, dan kemudiannya jumlahnya tidak mencukupi 24 jam. Himpun tak cukup 24 jam. Yang masa hari-hari keluar darah tu lah. Keluar darah dalam tempoh dalam hari pertama keluar darah 5, 7, 4 hari je keluar darah. Sebelum tu semua nakak. Hari kedua nakak, 3 nakak, 4 nakak, 3 hari nakak, 5 keluar balik. 6 tak ada. 6 tak ada. 7 hari. 7 ada balik sehari. Ada 4 hari dah. Dan 7, 8, 9, 10, 11 tak ada 4 hari. Berapa hari ni? 4, 3, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Atau 6. 8, 9, 10, 11. 8 hari nakak. 8 hari nakak. 4 hari adalah keluar darah. Cuma himpun darah tu tak cukup 24 jam. Maka kita berpendapat bahawa ini ialah darah fasad. Darah fasad bermakna darah istihadah. Dan wajib ke atasnya mengqada sembahyang pada hari-hari keluar darah. Mengqada sembahyang pada hari-hari keluar darah. Kerana berdasarkan kepada kaedah, apabila dia melihat darah keluar, dia mesti berhenti daripada ibadat. Dan apabila dia suci, dia mesti menyambung ibadatnya semula. Kalau dia tak qada pada masa keluar darah tu, maknanya memang dia kena qada. Sebab dia tak akan solat pada masa tu. Tapi bila kita himpun last hari ke-12 tu dah tak cukup 24 jam. Hari ke-5, 13, 14, 16 tak keluar darah. Hanya hari ke-12 dia keluar darah. Himpun tak cukup 24 jam. Kena qada lah waktu yang keluar darah tu sebab belum cukup nak dikira sebagai haid. Itu adalah darah fasad, darah istihadah. Sebab tak cukup 24 jam. Itu yang kena qada solat waktu darah keluar tu. Waktu darah tak keluar kita solat dah, tak ada masalah. Yang masa darah tak keluar tu, kalau dia tak tanda lah, tu kena tanda tu. Kena tanda waktu apa yang dia miss tu. Kalau berlaku macam ni, akhirnya hari ke-12 tu dah habis, tak keluar darah dah ke-13 tu, dia qada, tanda lah waktu zuhur, asar. Kena qada, wajib qada. Sebab ia bukanlah darah haid tapi darah istihadah. Istihadah dikira hukum orang yang suci walaupun keluar darah. Okey. Itulah yang disebut sebagai hukum naqa' antara selang-selang darah tu. Okey, kesimpulannya hukum darah yang keluar hukum naqa' yang berlaku di antara celah-celah darah haid yang keluar tu selagi tak lebih 15 hari ataupun tak cukup dan selagi lebih 24 jam dikira sebagai hukum haid. Tak lebih dalam masa tempoh 15 hari. Dalam masa tempoh dikatakan lebih 24 jam. Kalau kira jam, kalau kira hari tak lebih 15 hari. Kalau kira jam tak kurang 24 jam. Semua tu ada Allahu Akbar. Kalau kira jam lebih 24 jam, itu dikira sebagai naqa' tu adalah hukumnya suci. Kita ambil pandangan sahab. Qaul sahab. Ada dua pandangan. Jadi maknanya dia bukan mesti ada fatrah saja. Fatrah tu buat fatrah. Fatrah tu adalah haid. Tapi nampaknya pandangan laqad ni dia melibatkan kepada yang tak ada darah tak fatrah pun dia memang macam itu hukum dia. Maknanya dia dikira sebagai fatrah pula. Fatrah dalam bab fatrah tu lain, dalam bab yang tak ada fatrah ni pun. Mana dia juga sama. Tu dia kira bukan haid. Naqa' adalah suci. Walaupun tak ada fatrah. Kalau fatrah tu ialah dia kira suci juga. Tak ada fatrah pun sama juga. Dia kira suci. Okay, ada soalan? Jadi 4 hari setahun kan, kira Ramadan ialah kira Ramadan lah, mana ada puasa hari lain, puasa wajib bulan Ramadan je lah. Ini berlaku
darah tu naqak tu dalam bulan Ramadan, puasa wajib lah. Tu yang kena wajib yang kena qada kan. Tak ada bulan lain lah. Maknanya Ustazah, kalau kebiasaan kita darah tu akan keluar balik, kita boleh. Ya, memang betul. Sebab ada khilaf. Tak tunggu pun nak solat boleh, nak tunggu boleh, sebab adat kita tiap-tiap bulan begitu. Kan kita khilaf tadi kan. Khilaf sama ada boleh tunggu tak untuk solat, boleh tunggu tak untuk sebab kita adat datang balik kan. Sebab kita adatnya setiap bulan mesti tu. Datang 5 hari, 4 hari off. Hari ke 10 datang balik. Maknanya boleh tunggu. Ada khilaf. Khilaf maknanya ada pandangan yang kita berbeza lah. Atau yang kata macam tu boleh tunggu tu adalah Ar-Rafi'i dan juga Ibnu Hajar. Dua ulama besar ni kan. Dia kata tu lebih tepat. Sebab apa? Adatnya tiap-tiap bulan akan jadi macam tu. Sebab itulah selamatnya macam itulah. Sebab apa? Kalau kita solat boleh, tapi tak salah. Tapi datang balik tu kita stop, kena stop juga kan. Tapi mungkin juga di sini boleh guna pakai pandangan boleh juga kita tak solat, boleh solat. Ada juga kadang-kadang macam suami yang outstation boleh pakai pandangan laqad lah kan. Suami asyik balik, isteri nak uzur, balik isteri nak uzur. Ni kalau suci tu boleh mandi lah, walaupun dia akan datang balik sebab pakai pandangan ni kan. Tadi saya kata dia tengok keadaan macam mana, situasi macam mana. Ni suami duduk kerja luar, sekali balik isteri tak boleh nak bersama sebab apa? Asyik uzur. Dia kalau ada celah-celah tu naqak tu dia mandi. Bolehlah pakai pandangan, kan dah khilaf dia kan. Sebenarnya dia adat dia kan datang balik, tapi sebab dia ada tu suami dia baru balik, dia boleh bersamalah. Dia asalkan dia mandi wajib pada masa tu. Sebab apa? Dah cukup 6 hari tu, 5 hari tu dia penuh. Hari ke-6 tu hari ke-6 tu dia akan 6, 7, 8, 9 tu dia akan off. 4 hari ni dia boleh bersama suami sebab dia dah mandi wajib. Yang datang balik tu baru stop lah. Sebab tu kalau orang yang suaminya macam itu bolehlah guna pandangan laqad ni, dia kira suci yang tu. Dia maknanya ada hikmah tu sebenarnya kan. Okey. Yalah, khilaf tak boleh guna suka-suka lah. Betul. Jadi maknanya khilaf ni kena guna tempat yang betul-betul terdesak dan tak mampu, bagi darurat lah. Kan? Sebab itulah kita, ibu-ibu, anak-anak sekalian, kita bukanlah alim dalam bab kata nak kumpulkan mazhab pandangan-pandangan ni kan. Tapi kita kena belajar lah. Kurang-kurangnya pandangan-pandangan yang banyak ni boleh membantu kita dalam masa-masa yang kita tak semua orang akan berlaku macam itu. Tapi kita boleh guna untuk kita sendiri pada masa-masa yang kita tak boleh elak benda tu. Contoh tadi kan, macam apa tadi? Kita apa dia tadi? Allahumma shalli. Kita ada macam suami kan, suami ataupun yang puasa itu kan. Dah kalau bertahun-tahun dah kan, dah 4 hari. Tak 4 hari naqak tu dia tak pernah ganti. Sebab dia kata dia dah puasa, sebab dia naqak. Tadi kan itu boleh membantu dia untuk selamat daripada berlakunya ada dosa. Tak dosa lah. Tapi kalau nak pakai sekarang bila dah belajar, eloklah ganti. Sebab itu qaul mu'tamad. Sahab kan. Dah tahu lepas ni anak-anak yang uzur, celah-celah tu naqak dalam tempoh 15 hari tu, jangan kamu tak kira sebagai haid. Kiralah sebagai haid. Sebab apa? Gantilah semua tu. Baqa tu qaul mu'tamad. Mu'tamad ni kau yang dipegang oleh kebanyakan pada masa-masa biasa ni. Tapi kalau contoh macam makcik tadi, udah menopause baru tahu yang tak sah puasa. Kalau ikut pandangan sahab kan, puasa dalam tempoh suci kan tak sah. Sebab apa? Dia kira masih haid sebab tak lebih 15 hari lagi tu. Dia pun tak dia puasa tapi dia tak pernah gantilah. Ikut sahab tak sah kan, sebab dia kira hari suci tu adalah hari haid. Hukumkan sebagai haid. Dah bertahun-tahun baru tahu kan, nak kumpulkan banyak dengan fidyah lagi. Pakailah qaul laqad. Tapi yang mana dia tahu ni, yang sekarang yang baru tahu ni, jangan buat macam itulah. Mana kalau puasa baru ni 2021. Baru ni kan? 2021 kan? Kan? Puasa baru ni lah, tahun ni lah. Maknanya kita dah ada tinggal naqak tu. Ada naqak 2 hari, kita puasa 2 hari, datang balik, yang ni ganti semua. Kira gabung semua sekali sebab tak lebih 15 hari kan. Jadi janganlah kira jangan pakai qaul laqad lagi sebab kita nak dalam kita dah tahu. Dan itu pandangan mu'tamad. Jadi pakailah qaul sahabi juga. Gantilah. Ni cerita dia makcik yang baru tahu. Dulu dia tak pernah, dia mesti puasa. Dan dia tak ganti. Okey, masa pun telah hampir ke penghujungnya. Tak ada soalan apa kan. Jadi
inilah hari ini saya tak akan baca banyak. Kita ambil part-part yang kita perlu tahu, kita perlu belajar. Jadi kita baca tu dulu. Jadi salah satu ujian ni mana mungkin nak ambil semua, dan lagi pun kena satu-satu cerita sebab bukan senang nak faham. Apa itu fatrah, apa dia ceritakan, apa itu naqa, hukumnya, dan ada khilaf pula di mana. Jadi itu antara yang kita kena buat sikit-sikit asal kita faham pelan-pelan. Jadi kalau ada apa soalan boleh tanya saya dalam WhatsApp dan sebagainya. InsyaAllah rasanya lebih daripada tempoh dah. Pukul 11.30 dah, mungkin ibu-ibu pun nak masak. Ada yang nak urusan keluarga. Jadi kita pun tak nak lama-lama. InsyaAllah mudah-mudahanlah sedikit pencerahan pada pagi ini dalam kuliah duha ini boleh memberikan sedikit orang kata manfaat ataupun banyak manfaat pada semua yang mungkin pertama kali baru melihat, baru mendengar atau baru belajar, untuk terus bersemangat menuntut ilmu dalam bab ini, khususnya sebab ia melibatkan wanita itu sendiri. Dan kalau ada golongan bapa-bapa pun abang-abang yang terus juga mengikuti, adalah dialu-alukan sebab mereka adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk mengajar sebenarnya. Mereka akan ada adik perempuan, tak suami, ada isteri. Kalau mereka tak mampu mengajar, mereka kena pergi suruh belajar. Sebab mereka akan menanggung dosa kalau mereka membiarkan tanggungan mereka dalam keadaan kejahilan dan tidak tahu hukum berkaitan fardu ain yang mereka kena belajar tu. Jadi sebab itulah kita kena terus belajar sampai kita betul-betul faham untuk kita menyelesaikan masalah-masalah berkaitan darah haid. Antaranya para ulama mengatakan masalah yang paling susah dalam hukum fiqh adalah masalah berkaitan darah-darah wanita. Antara paling sukar. Faraid pun sukar faraid, tapi tak sesukar masalah darah ni. Dia berbagai-bagai masalah akan timbul. Nah, itulah yang sedang berlaku yang kita tak tahu nak selesai macam mana ni kan. Jadi jazakumullah khairan katsira pada semua yang bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan kita insya-Allah bertemu lagi pada kuliah duha Jumaat depan. Tidak ada apa-apa halangan insya-Allah. Semua-semua kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul wal as, dan kita berdoa sedikit. Mudah-mudahan Allah menerima ibadat kita pada hari ini insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. ونعوذ بالله من حال أهل النار ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال من شر فتنة المسيح الدجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في بلادنا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي أركان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا يا الله من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.